أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah kita teruskan bacaan daripada kitab Al-Ahadis Al-Muntakhabah yang disusun oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi lailatin bi mi'ati ayah lam yaktub minal ghafilin wa man shalla fi lailatin bi mi'atai ayah fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin. Rawahul Hakim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat tahajud pada waktu malam dengan membaca 100 ayat tidak akan dicatat dalam kalangan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang bersolat pada waktu malam dengan membaca 200 ayat sesungguhnya dia akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi hadis ni 100 ayat. Kita hafal tak 100 ayat ni. Jadi sebenarnya ni kelebihan lah untuk orang yang banyak hafal Al-Quran. Dia boleh membaca dalam solat tahajud dia. Jika dia baca 100 ayat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tuliskan bagi dia di kalangan orang bukan daripada kalangan orang yang lalai. Jadi 100 ayat ni banyak juga tu. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qama bi 10 ayatin lam yaktub minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qara'a bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Ya, ni ada harapan sikit kita ni. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat tahajud dengan membaca 10 ayat, alhamdulillah, tidak akan dicatat dalam kalangan orang-orang yang lalai. Sesiapa yang bertahajud dengan membaca 100 ayat akan ditulis dalam kalangan ahli ibadah. Sesiapa yang bertahajud dengan membaca 1000 ayat akan dikira dalam kalangan orang yang mendapat ganjaran sebesar kintar. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Ini ada harapan sikit sebab dia kata 10 ayat. 10 ayat ni insya-Allah lah. Kalau dah tak tahu sangat, ambil daripada Alam Tarakai tu sampai kalau A'udzu Birabbil Nas tentu lebih dah 10 ayat tu. Dan daripada sini juga kita faham waktu tahajud. Kalau nak baca 100 ayat, 1000 ayat ni maknanya waktu tahajud yang diambil tu bukanlah ujung-ujung lah. Sebab tu tahajud ni kita maknanya ujung dia 1/3 malam kan. 1/3 malam tu dah boleh, dah afdal dah. Dah waktu yang afdal dah tu. Jadi kita tidur sekejap dan kita bertahajud lama. Ini Rasulullah SAW, para sahabat dulu kan. Semua kita hari ni kita terbaliklah sikit, kita tidur lama, bertahajud sekejap. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah Ta'ala beri taufik. Semoga kita syukur dulu dengan yang sedikit, Allah tambah lagi dengan nikmat dia, taufik dia yang banyak. Jadi kita target lah, paling kurang pun bagi cukup 10 ayat ni, kurang-kurang kita ambil hadis ni. Ambil hadis ni, mana kita akan dicatat di kalangan orang yang tidak lalai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat cukupkan 100 ayat,
100 ayat lah daripada mula kita start solat tu. Mungkin solat yang pertama tu 20 ayat, solat yang kedua 20 ayat, solat yang ketiga 20 ayat, 5 kali solat 10 rakaat kan, 8 rakaat, mungkin dapatlah 100 ayat kan. Dia kata ayat kan, bukan surah, ayat. 100 ayat akan ditulis di kalangan qanitin. Qanitin ini ahli ibadah. Baru jadi ahli ibadah kita ni. Tapi kalau siapa baca dengan 1000 ayat, maka dituliskan minal muqantarin, iaitu orang yang mendapat ganjaran 1 qintar. 1 qintar ni apa? Kita tengok hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qintaru, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qintaru, qintar, 1 qintar itu 12,000 uqiyah, 12,000 uqiyah, iaitu 12,000 uqiyah, 12,000 uqiyah. Kullu uqiyatin khairun mimma bainas sama'i wal ard. Setiap uqiyah itu lebih baik daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Dapat 12,000. Satu uqiyah itu 12,000 uqiyah. Satu uqiyah itu hakikatnya lebih baik daripada apa yang ada di langit dan apa yang antara langit dan bumi. Khairun mimma bainas sama'i wal ard. Lebih baik daripada apa yang ada antara langit dan bumi. Hari ni antara langit dengan bumi ni, kalau kita ahli sains nak kira bintang pun tak boleh. Dan dikatakan bintang itu lebih banyak daripada pasir di bumi lagi. Tak tahulah dia orang kira macam mana, tapi kata ahli sains, bintang-bintang ni confirm lah antara langit dengan bumi. Dia punya ni ialah lebih banyak daripada jumlah pasir di bumi. Itu pun satu uqiyah, kebaikan yang Allah Ta'ala akan tulis, akan bagi itu adalah lebih baik daripada langit dan bumi. Ini dia bukan dapat 1 uqiyah, dia dapat 1 qintar. 1 qintar ini sama dengan 12,000 uqiyah. Ni kita dengar satu lagi. InsyaAllah. Hadis pendek-pendek je hari ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi hadis riwayat Ibnu Khuzaimah juga. Ini hadis yang seterusnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati lelaki, seorang lelaki, qama minal laili fasalla, yang dia bangun daripada sebahagian malam, fasalla, dan dia bersolat tahajud. Atau bahasa lengkapnya, Allah merahmati lelaki yang bangun malam bertahajud. Dia semayang dulu, fasalla, dan dia solat. Summa aiqadha imra'atahu, fasallat. Kemudian barulah dia membangunkan isterinya, dan isterinya itu pun bersolat tahajud juga. Apa Nabi SAW kata lagi? Fa in abat nadaha fi wajhiha alma. Yang ni kena amal ni. Kata Nabi SAW, sekiranya isterinya enggan bangun, mungkin kerana terlalu mengantuk, maka dia memercikkan sedikit air ke wajah isterinya itu. Nabi pesan macam tu maksudnya. InsyaAllah kan. Alhamdulillah.
Wa rahimallahu imra'atan. Ni ada satu lagi. Wa rahimallahu imra'ata qamat minal laili fasallat. Allah Ta'ala merahmati seorang wanita yang bangun bertahajud di malam hari. Summa aiqadat zawjaha fasalla. Kemudian ia mengejutkan suaminya, kemudian suaminya itu salat. Fa in aba, kalau suami dia enggan, kalih belakang, kalih kiri, kalih kanan, tak bangun-bangun juga, nadahat fi wajhihil ma, maka dia pun memercikkan air ke wajah suaminya tadi. Allah Ta'ala rahimallah juga, Allah Ta'ala merahmati. Hadis rawahu An-Nasa'i. Ni ada keterangan di bawah ni. Hadis ini berkaitan dengan suami isteri yang suka bertahajud, dan apabila dikejutkan dengan cara sedemikian tidak menimbulkan kemarahan, pergaduhan. Ini sebagaimana yang tercatat dalam kitab Ma'ariful Hadis. Jadi ini untuk suami isteri saja, bukan untuk kita dengan kawan-kawan. Jadi insya-Allah apa yang kita dengar ni pentingnya tahajud. Ni semua cerita pasal tahajud. Kerana ni sekarang ni pengarang sedang susun hadis-hadis 2-3 slide dah ni masih berkenaan dengan tahajud. Jadi kita insya-Allah azam untuk bersolat tahajud. Sekurang-kurang kita targetlah supaya kita tidak ditulis dalam kalangan orang yang lalai. Tapi sebenarnya boleh je, kalau kita nak usahakan, terutama yang dah hafal Quran tu boleh baca surah-surah kan. Tapi kalau rasa nak jugalah 100 ayat ni boleh baca Qul Huwallah ulang-ulang banyak kali. Qul Huwallah ada 4 ayat. Baca 100 kali baru 400. Okey tu banyak tu. Kan. Sebab dia kata ayat, Ialah dengan cara kalau kata 2 rakaat kita sembahyang, 2 rakaat pertama kita baca Qul Huwallah 20 kali kan. Bolehlah 20 banyak ayat juga dapat. Apa yang penting kesungguhan kita. Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim. Semoga dengan kesungguhan kita itu Allah Ta'ala akan kesian pada kita. Allah terima kita. Sebab kita ni Allah tahu, kita ni tahun 144 berapa dah, 2 dah kan. Allah tahu, Allah tahu. Kita ni dah 1400 tahun dah jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bagi tahu pada para sahabat, innakum fi zamanin, sesungguhnya kamu ini berada dalam satu zaman, man taraka minkum usra ma umira bihi halaka. Kamu ini berada di satu zaman, wahai sahabat-sahabatku, yang mana jika salah seorang daripada kamu meninggalkan 1/10 daripada apa yang diperintahkan, halaka, dia binasa. Maknanya kalau ada satu perintah Allah, 10 perintah Allah, satu saja sahabat tinggalkan, binasa, halaka. Summa ya'ti zamanun, kata Nabi SAW pada para sahabat, kemudian akan datang satu zaman, man amila minhum, sesiapa daripada kalangan mereka, umat pada zaman itu, melaksanakan, menunaikan bi usri ma umira bihi, dengan 1/10 sahaja daripada apa yang diperintahkan, najah, dia dah berjaya dah. Jadi kita memang Nabi kata 100 ayat, tapi kita tak sampai 100 ayat kita nak baca, kita ulanglah kalau Allah bagi cukup 100 kan. Dapat jugalah. Harapan kita tu Allah terimalah. Kita ni dah umat Allah Ta'ala itu sangat pemurah dan adil. Dia tahu iman kita ni lemah, ujung akhir zaman ni, umat-umat ujung akhir zaman ni, tetapi kesungguhan mereka ini mendapat perhatian daripada Allah Ta'ala, insya-Allah.
Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, amal dan kita dapat sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau, satu-satunya pencipta. Engkaulah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya. Wahai Allah, Engkaulah yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya. Engkaulah satu-satunya pentadbir langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya. Wahai Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya kami ini adalah hamba-hamba-Mu, ya Allah. Wahai Allah, kami telah dengar Rasul-Mu telah beritahu begitu banyak keistimewaan untuk orang yang dapat jaga solat tahajud mereka, ya Allah. Ya Allah, kami telah dengar apa yang Nabi-Mu telah sampaikan pada kami, betapa Engkau akan merahmati orang yang saling berusaha bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam mereka dengan bersolat, dengan membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Wahai Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, taufik dan hidayah supaya kami dapat jaga solat tahajud kami dapat berjaga solat qiyamul lail malam kami, ya Allah, sampailah akhir hayat kami, ya Allah. Wahai Allah, Kau jemputlah kami tiap-tiap malam, ya Allah. Jangan Kau nafikan kami, ya Allah. Kau jemputlah kami tiap-tiap malam, bangunkanlah kami tiap-tiap malam untuk dapat sujud rukuk padamu, ya Allah. Untuk kami dapat melakukan solat tahajud walaupun hujung-hujung malam, walaupun dengan penuh kelemahan, kecacatan, ya Allah, penuh dengan ketidakkhusyukan, penuh dengan rasa berat dan malas, ya Allah. Wahai Allah, itulah saja yang kami mampu buat, ya Allah. Wahai Allah, itulah saja yang kami mampu buat, ya Allah. Berilah taufik dan hidayah yang sempurna pada kami, ya Allah, untuk kami dapat jaga solat kami, ya Allah, dapat solat berjemaah kami, ya Allah, solat fardu kami secara berjemaah, ya Allah, awal-awal waktu, ya Allah, di tempat azan diazankan. Ya Allah, Tuhanku, berilah kami pada kami, ya Allah, taufik dan hidayah yang sempurna untuk jaga solat-solat sunat kami, ya Allah. Wahai Allah, berilah kami taufik dan hidayah yang sempurna untuk kami dapat jaga solat-solat malam kami, ya Allah. Wahai Allah, inilah saja peluang kami untuk buat segala bekal yang perlu untuk kami bertemu padamu pada satu hari nanti, ya Allah. Hari itu pasti akan datang, kematian pasti akan tiba, ya Allah. Janganlah matikan kami dalam kami tidak bersedia, ya Allah. Wahai Allah, Kau matikanlah kami dalam keadaan Kau paling redha dengan kami, ya Allah. Wahai Allah, sialah kami, ya Allah. Kesihanilah kami, ya Allah. Kesihanilah kami, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.